tanya ayahnya, apakah maksudnya? Abangnya berpakaru 10 saudara, di mencampaknya ke telaga. Tipu kata dibaham serigala, darah di bajunya, bukti tak berdusta. Syukur bebas dari tawanan, menjadi anak angkat menteri, tampan bagaikan malaikat berjalan, menawan dan mengguncang dalam hati. Oh, fitnah bertiup bawanya ke penjara, tawil mimpi menggembirakan raja. Bijak menjaga khazanah negara, bertemu semula ibu dan bapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita semua tahu Nabi Yusuf ada adik-beradik kandung bernama Bunyamin dan 10 orang adik abang tiri, anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Kisah ini bermula daripada mimpi Nabi Yusuf bila dia bermimpi melihat 11 butir bintang, matahari dan juga bulan dalam mimpi tersebut. Jadi baginda bertanya kepada ayahanda baginda Nabi Allah Yaqub alaihi salam, apakah maksud mimpi tersebut? Lalu Nabi Yaqub menerangkan agar kisah ini jangan diceritakan dengan sesiapa, sebab kadang-kadang manusia keliling ni dengki dengan kejayaan kita. Baru cerita bab mimpi je pun mereka dah mula nak hasad dengki, belum lagi kita berjaya. Jadi itulah antara yang dipesan oleh Nabi Allah Yaqub kepada anaknya. Jadi bila syaitan dah membisikkan untuk kejahatan yang adik-beradik mereka nak laksanakan, mereka merancang satu konspirasi supaya mereka boleh bawa Nabi Allah Yusuf ni keluar daripada rumah untuk mereka bunuh. Jadi mereka telah rancang benda ni sebab Nabi Allah Yusuf masa tu budak lagi, mereka nak bawa keluar bermain-main. Walaupun Nabi Allah Yaqub keberatan untuk membenarkannya, tapi atas desakan 10 abang tirinya tu dia membenarkan juga. Akhirnya Nabi Allah Yusuf dicampak ke dalam telaga dan mereka berpura-pura menangis kepada Nabi Allah Yaqub, memberitahu bahawa Nabi Allah Yusuf telah dimakan serigala. Tapi yang peliknya mereka siap bertanya, mungkin ayah tak percaya dengan cerita kami. Tapi ini bukti baju Nabi Allah Yusuf yang berlumuran dengan darah, padahal mereka melumurkan dengan darah kambing. Jadi mereka masa tu tak adalah bahagian forensik untuk menentukan ni darah siapa, ni darah apa dan sebagainya. Jadi ketika itu mereka meyakinkan ayahanda mereka Nabi Allah Yaqub supaya percaya bahawa mereka Nabi Allah Yusuf memang benar-benar telah mati dan dibawa lari oleh serigala. Tapi ada setengah riwayat mengatakan macam mana serigala faham boleh meninggalkan bukti, menanggalkan baju Nabi Allah Yusuf. Jadi kita nak tipu dengan mak bapak ni, mak bapak kita dah tahulah sejak kita lahir lagi, dia dah tahu dah perangai kita macam mana. Tapi Nabi Allah Yaqub tetap bersangka baik dengan anak-anaknya dan dia mencari juga anaknya Nabi Allah Yusuf ke seliling kawasan tapi tidak berjumpa. Tapi alhamdulillah Allah ditakdirkan Allah ada kabilah yang lalu dipergi buta tersebut. Jadi mereka berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf, lalu mereka jadikan tawanan dan mereka jadikan hamba. Lalu mereka pun menjual Nabi Allah Yusuf tu ke pasar. Mungkin kita tak boleh gambarkanlah macam mana sistem perhambaan ketika itu. Mungkin dalam cerita Tiga Abdul, lelong dan sebagainya lah. Itu gambaran yang kita boleh nampak lah. Tapi kita tak tahu. Mungkin satu penghinaan dan sebagainya lah kepada Nabi Allah Yusuf. Tapi alhamdulillah Allah utus Menteri Mesir untuk membeli Nabi Allah Yusuf dan dijadikan anak angkat, bukan sebagai hamba, sebagai anak angkat. Jadi Nabi Allah Yusuf membesar di bawah Menteri Mesir dan juga isteri Menteri Mesir tersebut. Jadi Nabi Allah Yusuf ni sangat tampan. Dia bukan saja macam kita ni lawa tiada manis ada kan, tetapi Nabi Allah Yusuf lawa ada, manis lagi ada. Jadi orang yang tampan ni
macam-macam lah fitnahnya. Kita yang tampan sipi-sipi ni pun banyak juga fitnah yang melanda diri kita. Apatah lagi Nabi Allah Yusuf yang betul-betul tampan dan handsome tu, sudah lagi lah banyak fitnah yang melanda. Jadi akhirnya Nabi Allah Yusuf dikatakan mengganggu ibu angkat dia. Jadi dalam keadaan yang kita banyak faham daripada kisah Al-Quran ni, jadi Nabi Allah Yusuf akhirnya terperangkap. Jadi masa Menteri Mesir melihat bukti bahawa Nabi Allah Yusuf bajunya koyak di bahagian belakang, bukan di bahagian depan, menunjukkan Nabi Yusuf diganggu, bukan dia yang mengganggu. Tetapi nak buat macam mana? Keputusan mahkamahnya telah ada. Nabi Yusuf tetap juga bersalah. Akhirnya Nabi Allah Yusuf dipenjarakan. Akhirnya Nabi Yusuf berdoa, kalau inilah yang terbaik Allah tentukan terhadap diriku, aku sebagai Nabi Allah, itulah juga yang terbaik buat diriku. Jadi Nabi Allah Yusuf redha dengan apa yang berlaku tak ada dirinya. Tapi nak ditakdirkan Allah, satu hari Raja Mesir bermimpi bahawa dia bermimpi 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Macam pelik mimpi itu. Jadi dia pun bercerita dengan menteri-menterinya, dan ada seorang penasihat baginda yang pernah bersama-sama dengan Nabi Allah Yusuf di dalam penjara itu teringat bahawa Nabi Allah Yusuf ni dia pandai mentakwilkan mimpi. Jadi Nabi Allah Yusuf ni bukan macam ahli nujum marang perapu kemudian marang skipper tu. Itu dalam cerita Sulaiman Bujang Lapuk tu. Yang tu bukan. Nabi Allah Yusuf adalah seorang nabi dan rasul. Jadi tafsiran mimpi dia atau takwilan mimpi dia adalah tepat, pasti tepat. Jadi Nabi Allah Yusuf pun memberitahu makna 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu gemuk itu bermaknanya dalam 7 tahun mendatang ini negara akan makmur dan juga subur. Tapi 7 tahun yang selepas itu negara akan kekurangan makanan dan akan berlaku kebuluran. Jadi ekonomi Mesir akan jatuh. Jadi itu antara tafsir mimpi yang disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf kepada Raja Mesir. Jadi Raja Mesir sangat gembira, lalu melantik baginda sebagai penasihat ekonomi untuk menjaga ekonomi Mesir supaya mereka dapat menyusun 7 tahun yang pertama ni apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi 7 tahun yang sukar itu. Jadi alhamdulillah Nabi Allah Yusuf dapat bebas daripada penjara dan juga dapat menjadi menteri, dan akhirnya dipendekkan cerita abang-abang tiri Nabi Allah Yusuf ni pun datang ke Mesir untuk meminta makanan dan sebagainya. Benda ni cerita banyak dicerita dalam buku-buku dan juga di dalam Al-Quran. Akhirnya Nabi Allah Yusuf meminta supaya abang-abang tirinya membawa ibu dan bapanya datang ke Mesir, dan mereka disambut dengan penuh gilang gemilang, dan akhirnya Nabi Allah Yusuf mengangkat ibu bapanya ke atas singgasana. Jadi itulah penghargaan kepada Nabi Allah Yusuf, pada ibu bapanya yang bersabar atas segala mihnah yang berlaku ke atas dirinya. Jadi semoga-mudahan kita mengambil ini semua sebagai iktibar pada kita bahawa usaha kita yang pertama, janganlah kita membuat fitnah kepada orang, sebab kita susah nanti nak cari di padang mahsyar bahawa orang yang kita fitnah itu untuk kita mohon maaf dan sebagainya. Jadi sekian, semoga kita mengambil iktibar daripada apa yang telah disampaikan ini. Jadi sekian, jom ikut jalan lurus, jangan bengkok-bengkok. Sekian, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.